Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita dalam program diskusi pendaftar yang dijayakan bersama dengan Yusin TV yang berteraskan pada program informatif dan juga edutainment, ya. Jadi insya-Allah dalam program diskusi pendaftar ini kita akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu strategik universiti dan juga pengurusan, ya, yang berkaitan dengan niche area kita sebagai Universiti Sains Islam Malaysia. Baiklah, siri ini kita akan mengundang beberapa tokoh yang akan membicarakan isu-isu yang kita bangkitkan untuk disampaikan kepada khalayak supaya konsep yang disarankan oleh Naib Chancellor kita itu learn more and share more itu berlaku. Ya. Baiklah, untuk sesi yang pertama ini ialah satu penekanan yang penting. Kita bercakap tentang sasaran tahunan 2021, cabaran dan inisiatif pelaksanaan. Bagi membicarakan tajuk ini, saya mengundang khas orang yang selayaknya, iaitu Haji Muhammad Saufi bin Fauzi, ya, iaitu pegawai dari Pejabat Penolong Naib Chancellor Perancangan Strategik dan Perantarabangsa. Selamat datang, Haji, ke Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Ya. Terima kasih jugalah kerana dapat datang walaupun dalam suasana pandemik ini yang membataskan pergerakan kita, ya, ke universiti dari daerah yang ataupun kawasan luar daripada nilai ini. Baiklah, orang yang selayak ini pada saya dia mempunyai pengalaman yang cukup lama dan juga banyak di tempat bekerja sebelum bersama dengan kita. Dan beliau sebelum ini pernah berkhidmat di Telekom, ya, sebagai jurutera Telekom, ya, selama 7 tahun. Kemudian juga menyertai GLC ataupun syarikat dagang utama dalam telekomunikasi itu Celcom, ya, sebagai jurutera beberapa kawasan, ya, zon, dan jawatan terakhir sebagai Naib Presiden Pembangunan dan Rakan Operasi Swiss selama 10 tahun. Dan kemuncak pada kerjaya beliau ialah bersama MIMOS, ya, selama 12 tahun, yang bertanggungjawab ke atas projek-projek strategik dan classified serta menjadi ketua audit dana Teknofund dan juga Innofund Mosti, ya, untuk projek-projek berkaitan ICT. Jadi sebab itulah kita mempelawa Tuan Haji Saufi ini menyertai pasukan pengurusan USIM kerana bagaimanakah knowledge transfer itu boleh berlaku, Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak, ya. Sama-sama. Bukan senang saya nak memancing beliau dulu berdasarkan kepada kepakai yang ada, ya, dan juga komitmen dia di luar sana, tetapi atas dasar sayangkan universiti yang kita bersama ini, beliau mengambil maknanya keputusan untuk menumpahkan pengalaman-pengalaman beliau bersama kita. Jadi terima kasih, Haji, ya. Sama. Tuan Haji, dengan amanat yang disampaikan oleh Naib Chancellor kita baru-baru ini, ya, dalam sasaran 2021 ada 9 inisiatif. Dan sudah tentulah dalam kita nak melihat apakah katalis kepada inisiatif itu, dan kita nampak adanya aspek prosumerism. Jadi yang mendasari sasaran 2021 ini. Jadi apakah dan kenapa prosumerism itu signifikan untuk menjadi pemangkin kepada sasaran tahunan kita pada kali ini? Jadi boleh Haji huraikan kepada kita. Baik. Terima kasih, Datuk. Terima kasih kerana menjemput saya ke sesi yang pertama ni, sesi diskusi dengan pendaftar ni. Alhamdulillah, rasa terujalah sebagai orang yang pertama dalam program diskusi kita ni. Alhamdulillah, saya akan cuba kupaskan dan secara santailah kita bicarakan pasal plan strategi ini. Seperti yang kita tahulah, Datuk, pada 27 hari bulan Januari lepas lah, NC telah memberikan amanah beliau. Dan dalam amanah itu beliau telah gariskan 9 sasaran tahunan 2021. Tapi sebelum kita pergi ke arah situ, saya rasa baik kita ulang dulu sikit tentang misi USIM 2022 itu sendiri. 2022. Supaya kita faham, kita tahu apa sebenarnya, mengapa sasaran itu sendiri kongsikan oleh Naib Chancellor. Kemana kita nak pergi dengan sasaran tersebut. Jadi misi USIM 2022 itu sebenarnya telah menggariskan untuk USIM menjadi sebuah universiti
Sains Islam Global Berimpak Tinggi. Saya rasa sejak 21 Februari tahun lepas, NC telah menyatakan misi 2022 ni. Ya. Jadi seharusnya setahun lepas, setahun yang berlalu ni sepatutnya kita dah ada dalam minda kita dah lah tentang misi kita 2022. Direction utama kita. Direction gitu. Yang pentingnya bila dalam bidang strategi ini, direction itu penting untuk kita ketahui. Dan apakah maksud sebagai Universiti Sains Islam Global Berimpak Tinggi? Ini misi USIM 2022 ni adalah satu roadmap sederhana, jangka masa sederhana menuju ke arah satu misi besar MUSIM sebagai sebuah universiti untuk menghasilkan ilmuwan, pemimpin dan profesional yang kompeten berasaskan keilmuan Islam, nilai-nilai luhur agama dan budaya demi kesejahteraan sejagat. Ya. Misi itu besarlah Datuk Ana. Tapi dalam menuju ke misi yang besar ni kita nak kena aturlah perjalanan kita. Jadi misi MUSIM 2022 ni sebagai langkah tersebutlah. Walaupun hanya 3 tahun, tetapi kita perlu mengorak langkah untuk menjadikan USIM ni sebagai sebuah universiti rujukan global yang kita war-warkan dulu pada satu masa sebagai kampus barakah. Jadi ini adalah salah satu inisiatif daripada Naib Chancellor untuk mempercepatkan kita mencapai kampus barakah itu sendiri. Jadi mengapa prosumerism itu sendiri menjadi katalis kepada sasaran tahunan kita untuk tahun 2021 ni. Kalau kita ingat pada tahun lepas 2020 NC kita telah membicara tentang prosumerism ni, telah memperkenalkan konsep prosumerism kepada kita semua. Mungkin pada awalnya nampak kekok sikit sebab ramai mungkin tak faham apa yang prosumerism itu. Tapi sebenarnya konsep prosumerism itu lebih memfokuskan kepada ilmu itu sendiri. Jadi dia menepati kepada core business USIM itu sendiri dalam bidang pembelajaran dan pengajaran. Dia berasaskan ilmu. Jadi bila berasaskan ilmu, prosumerism itu sendiri dia memerlukan ilmu untuk kita bergerak. Jadi kalau satu masa dulu prosumerism ni sendiri, konsep itu telah diperkenalkan sejak 1980-an dulu oleh Alvin Toffler dalam buku dia The Third Wave. Tapi pada masa itu konsep ni masih lagi dalam awang-awangan, dalam kerangka perbincangan. Kerangka perbincangan, tak difahami sepenuhnya. Tapi asal-usul perkataan itu sendiri telah menjelaskan bahawa seseorang itu boleh jadi prosumer sebab dia boleh jadi producer dan consumer pada masa yang sama. Jadi itu konsep prosumerism. Tapi bila kita applykan di USIM ni, mengapa jadi katalis? Sebab kita menggunakan ilmu itu sendiri sebagai konsep learn more. Because prosumerism yang diperkenalkan oleh NC itu tahun lepas berkonsep learn more, share more, make more. Tetapi sebelum kita boleh learn more atau share more atau make more, apa yang kita perlukan? Ilmu. Jadi ilmu itu sendiri perlu ada. Jadi kalau kita tengok pada sasaran tahun ni, tahun 2021, even pada sasaran tahun lepas pun, NC telah memulangkan langkah dengan memperkenalkan, dengan educate kita apa itu prosumerism. Itu adalah salah satu ilmu. Dia beri ilmu pada kita supaya kita faham dulu konsep prosumerism itu sendiri. Bila kita dah faham, kita akan move to the next step. Next step itu apa? Dari segi implementation dia. Implementation tu yang kita masukkan bila menggunakan ilmu yang kita telah perolehi tahun lepas dalam bidang prosumerism dan gunakan konsep tu untuk kita implement sasaran kita tahun ni. Jadi untuk implement sasaran tahun ni kita dah ada ilmu dulu. Jadi mana perasa memberi ilmu itu bermula dengan pendekatan awal tahun pertama Naib Chancellor dengan penghayatan. Dan sekarang ni masuk perasa bagaimana kita nak mula dengan bentuk practicality-nya. Betul. Baik. Macam kita tengok balik pada moto kita sendirilah. Macam NSC selalu tekankan, moto USIM dia berilmu, berdisiplin, bertakwa. Jadi berilmu itu sudah fasa yang kita lepas, fasa yang 2020. Sekarang kita fasa disiplin. Sebab itu tema sasaran tahun 2021, prosumer Muslim yang berdisiplin.
Kalau begitu saya melihat apa yang dirangkumkan dalam maknanya inisiatif ini, maknanya dalam membuat apa tu sasaran ini, maknanya Tuan Haji juga telah melihat jugalah mana bagaimana ekosistem terdahulu itu ya. Ya. Makna ini dengan jelas untuk mencipta kesinambungan. Betul. Baik. Baiklah Tuan Haji, itu satu yang penting yang kena kita semua warga USIM fahami. Mengapa polymerism itu menjadi pemangkin kepada sasaran. Ya, sebab kita nak mencipta dalam UC sains-sains global itu ya, supaya secara bertahap itu kita akan bergerak secara teratur. Betul. Baiklah Tuan Haji ya. Saya nak balik kepada maknanya dari segi kita tu mengorak langkah. Dengan cabaran semasa yang kita tempuhi sekarang ini, saya rasa maknanya ya ini luar jangkaan kita peringkat awalnya dengan wabak pandemik ini. Betul. Dan juga disusuli dengan kengkangan belanjawan. Jadi bagaimana kita nak memastikan kejayaan pelaksanaan ini sedangkan kita memang dah mula menghayati, dah mula committed ya, tetapi ada cabaran-cabaran sebegitu. Ya. Jadi bagaimana pada pandangan Tuan Haji? Gitulah. Orang kata apa, kita ni terlibat dalam pandemik ni adalah satu perkara yang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya pandemik ni pun kira kita ikutkan atau kita lihat dari segi positifnya, dia banyak memberi hikmah kepada kita. Salah satu hikmah-hikmah yang kita lalui sekarang ni adalah sistem pembelajaran kita dah bertukar daripada face to face, dan juga sistem operasi kita pun, mesyuarat, kursus, bengkel pun dah bertukar daripada face to face kepada online, virtual orang panggil, kan. Jadi bila ada ini satu hikmah sebenarnya. Sebelum ni kita tak pernah lagi melakukan begini secara komprehensif kita kata, dan secara intensif. Mungkin sedikit-sedikit sahaja. Tetapi dalam pandemik ini sendiri telah mengajar kita untuk berubah. Jadi perubahan itu adalah satu perkara yang kita tak boleh elakkan berikutan pandemik ataupun dalam satu hal lagi kekangan belanjawan. Yeah. Jadi perubahan itu penting. Bukan setakat orang saja bertukar, tetapi culture pun change. Kebudayaan, budaya kita kerja, budaya kita berhubung pun bertukar. Dan akhirnya output pun akan terpaksa mungkin makan masa yang panjang ataupun terpaksa berubah sikit. Kerana kita nak memastikan kejayaan pelaksanaan sasaran 2021 ni. Saya lihat dari segi 3 benda lah. Yang pertama, kita terpaksa menggunakan sumber dalaman. Kalau dahulu banyak kita menggunakan sumber luaran, sekarang ni kita terpaksa beralih dan melihat balik ke dalam diri kita, ke dalam organisasi kita. Apakah sumber-sumber dalaman yang kita boleh guna balik yang untuk kita menggunakan untuk mencapai atau melaksanakan sasaran 2021 tu. Saya yakin kita ada banyak sumber-sumber dalaman kita. Pakar kita ramai, aset kita banyak. Jadi apa kita nak buat dengan ini? Ini satu hikmah daripada pandemik dan juga kengkangan belanjawan ni, mengajak kita berfikir balik dan game changer kita game lakukan. Changer. Mana risau balik, tengok balik. Apa yang kita ada sebenarnya. Mungkin dahulu kita rasa we just take for granted orang kata kan. Ada tak ada pun tak apa. Tapi bila kita dah diberi macam ni, dah disogok dengan kekangan-kekangan begini, kita terpaksa berusaha berfikir dengan keras untuk melihat balik apa yang ada dalaman. Itu satu, sumber dalaman balik. Yang kedua, kita terpaksa bekerja sekarang dalam bentuk virtual teamwork. Virtual teamwork. Yes, virtual teamwork. Sekarang ni dulu kita bila sebut teamwork, kita akan memikirkan kita perlu berada di satu kawasan, satu tempat, satu lokasi untuk bersama, face to face. Sebelah sana, sebelah sini, bersembang, berdiskus semua ni. Tetapi dalam keadaan pandemik begini, dan juga kengkangan belanjawan juga, kita terpaksa let go benda itu dan berubah menggunakan virtual teamwork. Virtual teamwork bermaksud kita tim member semua ahli-ahlinya berada di tempat yang lokasi yang berasingan, tidak berjumpa semua, tapi berhubung melalui maya secara virtual. Itu gaya hidup baru tu. Gaya hidup baru, norma baru. Norma baru. Jadi apa yang team members ni perlu buat, berhubung melalui online yang kita guna MS Teams di USIM, WhatsApp lah, macam-macam messenger yang kita gunakan untuk berhubung juga dengan pelajar.
kita menggunakan Zoom dan macam-macam lagi aplikasi. So betul teamwork, kita kena adakan benda itu dan kita kena laksanakan. Nak tak nak memang kita kena buat. There's no two way about it. Dan yang ketiga, mungkin kita tengok dari segi aplikasi kita. Mungkin dahulu kita melihat aplikasi kita banyak kita menggunakan mungkin yang aplikasi berbentuk yang subscription yang berbayar. Tapi kita mungkin ramai tak tahu bahawa ada aplikasi yang berbentuk open source. Open source ini bermaksud aplikasi yang dicipta, yang dibina oleh satu kumpulan yang freelance dan dia mencipta ini untuk kegunaan ramai. Jadi apabila kita menggunakan aplikasi itu dan untuk tujuan kita akan mengolah sikit kod apa semua dalam tu dan kita akan kongsi balik dengan komuniti di luar. Itu pun konsep prosumerism. Disebabkan walaupun kita rasa benda tu mungkin kita tak apa nampak di luar, tapi bila dah terjadi kekangan ni, kita terpaksa lihat balik apakah alternatif yang ada untuk kita guna supaya ini tidak mengganggu pelaksanaan program sasaran tahunan kita. Jadi orang kata apa? Tak ada alasan lah untuk tidak melakukan. Target tetap kita kena reset keselesaan dan mencipta maknanya kreatif, pendekatan kreatif. Perjalanan kita, khidmat sokongan kita mungkin terpaksa berubah. Ini yang boleh dikatakan bagaimana post-sumerism itu terlahir nanti dengan cabaran ini. Betul. Sebab kadang post-sumerism tu kita orang kata being forced to do it kan. Jadi kadang sekarang keadaan ekonomi pun tak apa baik, jadi people change to find ways. Baik, Tuan Haji, menarik kupasan itu. InsyaAllah kita akan maknanya betul beralih kepada soalan selanjutnya yang mana kita dah mula zoom in bagaimanakah langkah kita ni adalah langkah yang betul ya. InsyaAllah. Okay. Baiklah, kita beralih Tuan Haji pada persoalan kita yang selanjutnya, iaitu bagaimanakah metodologi pengukuran. Ini penting supaya kita akan nampak kita punya progres dan pencapaian supaya kita bagi lebih kualitatif dalam mencapai sasaran yang kita tetapkan. Bagaimanakah kaedah pelaksanaan pengukuran yang kita gunakan dalam mengukur inisiatif yang kita laksanakan untuk sasaran tahunan 2021 ni. Okey, baik. Kaedah pengukuran ni seperti tahun lepas lah, tahun 2020. Kita menggunakan kaedah pengukuran berasaskan SMART principle, SMART. Specific, measurable, achievable, realistic and time bound. SMART principle. Mengapa kita gunakan prinsipal SMART ni? Pertama, dia memudahkan kita untuk mengukur kejayaan kita. Yang kedua, memudahkan kita untuk memantau progres kita. Dan yang ketiga, dia memudahkan untuk owner projek atau inisiatif untuk merancang dengan lebih teliti dan detail. SMART principle ni kita sebagai pengukuran kita telah adaptkan dalam satu dokumen USIM yang baru kita perkenalkan tahun lepas, dinamakan Buku Iltizam. Buku Iltizam. Ya. Buku Iltizam ni untuk kerja-kerja atau projek-projek ataupun perancangan-perancangan yang bersifat project based. Maknanya berasaskan projek. Sasaran-sasaran tahunan yang kita telah buat untuk tahun lepas, kita buat project based kerana ia memudahkan untuk kita memantau progres dan kejayaan kita. Dan kita bawa juga ke tahun ini juga asas-asas pengukuran tersebut. Dalam industri, asas prinsipal ni, SMART principle ni, salah satu powerful tool, satu alat pengukuran, asas pengukuran yang kuat. Sebab apa? Dia mengajak kita atau mengajar kita untuk lebih be very objektif. Sebab apa? Kalau pengukuran secara subjektif, dia terbuka kepada perbincangan dan perbahasan yang mungkin tak akan kesudahan. Tetapi bila kita pergi kepada asas SMART ini, dia memudahkan, lebih objektif. Perbahasan kita dan pengukuran itu lebih bersifat objektif. Jadi dalam buku Iltizam ni kita telah masukkan konsep tersebut. Jadi pengukuran itu kita ambil daripada dalam buku Iltizam tu berbentuk outcome, berbentuk output dan berbentuk timeline. Jadi bila ada semua detail-detail itu, mudah kita untuk mengukur pencapaian kita. Jadi bila orang kata, bilakah masa ataupun bilakah boleh kita kata kita dah mencapai
sasaran atau tindakan yang kita telah ambil itu. Jadi apabila kita telah menepati apa yang telah kita janjikan dalam buku iktizam, komitmen kita. Kita janjikan kita nak produce output sekian, kita telah produce dia. Yeah. Kalau kita dah berjanji untuk memproducekan atau menghasilkan outcome sekian, kita telah menghasilkan apa yang telah kita nyatakan dalam buku itu. Dan jikalau kita telah melancarkan atau berjalankan projek itu berasaskan timeline, milestones yang kita telah tetapkan dalam buku iktizam, menunjukkan bahawa kita telah berjaya. Berdasarkan pengalaman Tuan Haji lah di syarikat-syarikat utama ya, di mananya JLC dan agensi utama yang sebelum ini, apakah dengan penggunaan buku iltizam ni kita menepati dalam konteks budaya kerja di USIM ni untuk mencapai sasaran ini? Sebenarnya buku iltizam ni kalau orang kata mengapa nak adakan lagi dokumen-dokumen yang memang dah banyak dah dalam dokumen kan, USIM ni sendiri. Tapi saya melihat dia segi gini, kalau kita buat satu project based initiative atau program, kita memerlukan satu dokumentasi yang lengkap. Yeah. Bukan kita mengatakan kertas kerja itu tak lengkap atau semua, tetapi dari segi project management sendiri, dari segi pengukuran itu sendiri, buku iktizam ini banyak digunakan dalam bentuk yang pelbagai mengikut organisasi masing-masing untuk kita mengukur dan memantau tindakan kita, pelaksanaan kita. Jadi berasaskan situ, kita melakukan pemantauan secara objektif. Itu yang penting. Maknanya pihak pengurusan dan project owner itu sehingga tahu apa yang perlu dicapai dan masing-masing telah bersetujui di awal-awal lagi sebelum menjalankan projek itu sendiri. Jadi kena ada satu mekanisme, satu metodologi khusus untuk kita memantau ni. Sebab itu kita bawakan konsep buku iktizam dalam musim itu sendiri. Baiklah Tuan Haji, walaupun sebentar tadi ada disentuh tentang 3 pendekatan utama ya, bagaimana kita berdepan pandemik ini bagi mencapai sasaran yang kita tetapkan. Ada tak lagi inisiatif kreatif yang kita boleh lahirkan secara bersama untuk menjayakan sasaran kita pada tahun ini? Kalau kita menyentuh tentang kreativiti, mungkin kita terpulang kepada PTJ atau pasukan masing-masing lah untuk melaksanakan atau sasaran kita ni. Tapi mungkin kita boleh lihat, nak katakan kreatif itu tidak, tapi mungkin salah satu beberapa perkara yang kita boleh lihat lah. Yang pertama dari segi organisasi kita sendiri, mungkin dari segi kerja kita. Tadi saya disebut tentang virtual teamwork. Jadi virtual teamwork bermaksud adalah kumpulan yang berada di alam maya lah. Yang bukan berada di satu tempat, tapi berada di pelbagai tempat untuk bekerja. Tetapi komposisi ahli-ahli teamwork ini kena datang daripada cross-functional, pelbagai PTJs. Jika kita lihat gini, 9 sasaran telah ditetapkan oleh Naib Chancellor. Itu adalah sasaran USIM. Bila kita sebut sasaran USIM, dia bukan hak milik PTJ tertentu sahaja. Tertentu. Ya. Milik bersama. Milik bersama. Jadi, setiap PTJ, beberapa PTJ kena bergerak bersama untuk melaksanakan sasaran ini. Jadi cara nak bergerakkan ini kita boleh lakukan dalam bentuk matrix organisation. Bila matrix organisation ni dia memerlukan satu leadership, satu peneraju. Jadi dalam untuk sasaran 2021 ni pihak bahagian perancangan strategik akan mengesyorkan dan kita sedang membuat cadangan kepada pihak pengurusan. Ada beberapa peneraju yang akan meneraju beberapa sasaran 9 sasaran tahun 2021. Maknanya lah ni bermaksud kalau tahun lepas kita tidak tetapkan sesiapa peneraju daripada PTJ mana-mana kecuali peneraju trust strategi itu sendiri masing-masing yang melaksanakan inisiatif, bahawa trust peneraju masih ada lagi sebabkan ada 9 sasaran dan sasaran tersebut dari segi dia punya konsep itu kuat besar juga. Jadi kita memerlukan setiap beberapa peneraju untuk meneraju itu. Jadi peneraju ni akan bertindak sebagai peneraju PTJ ni akan bertindak sebagai leader dalam matrix organisation. Hanya setiap sasaran itu akan ada beberapa PTJ yang kita telah kenal pasti untuk bergerak sebagai peneraju. Itu salah satu perubahan atau yang kita nak buat. Kita boleh ambil contoh macam
PTJ Lestari yang telah diajarkan oleh Naib Chancellor pada amanat. Ya. Jadi C4SS sebagai koordinator atau peneraju untuk ini, dia boleh melihat atau menyaring idea-idea yang datang daripada PTJ semua ni dan memilih satu atau dua atau tiga idea yang boleh diangkat ke peringkat usin. Mungkin yang datang tu mungkin daripada peringkat PTJ saja, tetapi boleh di-upgradekan atau dinaikkan taraf idea tu sebagai taraf usin. Idea usin, bukan lagi idea PTJ. Dengan membuat macam tu, mungkin kita secara kreatif dulu, kita boleh melaksanakan sasaran kita dengan lebih lancar dan tidak tersangkut-sangkut oleh kekangan organisasi. Ya. Jadi saya rasa itu mungkin buat masa inilah. Ya. Ruang untuk bottom up tu ada ya. Ada. Memang kita tak macam tahun lepas kita lebih kepada top down. Ya. Tahun ni kita pun ada top down, ada bottom up. Itu akan datang insya-Allah. Dan itu kita akan meet in between, kita akan selaraskan semua sekali insya-Allah. Okay. Jadi nampak ni ada mutual approach itu ya. Maknanya harmoni ya berlaku dalam dua cara yang diraikan dalam pendekatan melaksanakan sasaran 2021 ini. Baiklah Tuan Haji, saya juga ingin betul bertanyakan bagaimanakah kesinambungan antara sasaran 2021 dan juga sasaran 2020 sebelum ini menentukan sasaran 2022 yang ditetapkan oleh Naib Chancellor kita ya untuk menjadi Fiziksaian Islam Gokar yang berimpak tinggi. Yang keunikannya kita telah mencerita awal target 2022 itu. Dan kemudian baru kita mengisi dengan sasaran tahunan mengikut tahun-tahun yang menuju ke tahun 2021 tu. Bagaimana Tuan Haji? Itulah seperti yang Datuk cakap tadi, memang kita lah cipta awal misi kita tu di awal tahun lepas. Itu penting sebab nak bagi direction hala tuju kepada warga Usin ke mana kita nak pergi dan tempoh 3 tahun ini. Cumanya lah ni kita tengok apa kaitan yang tahun 2020 dengan tahun 2021 sasaran yang telah dibuat tahun lepas dengan tahun ni. Kalau kita balik kepada motor Usin itu sendiri, kita ada 3: berilmu, berdisiplin dan bertakwa. Jadi tahun lepas sasaran kita lebih bersifat berilmu. Maknanya dia mengajar kita belajar dan kita mengajar juga, kita mempelajari benda-benda baru. Jadi bila tahun ni kita hendak melaksanakan sasaran dalam bentuk yang lebih luas lagi. Jadi bila kita dah tengok bentuk yang lebih luas, kita nak tengok balik adakah sasaran kita tu stand alone, tanpa melibatkan atau berkaitan dengan sasaran tahun 2020. Tetapi bila kita lihat, walaupun sasaran 2020 dibuat secara berasingan dengan sasaran 2021, tetapi ia adalah sebagai satu langkah ataupun langkah-langkah dalam mencapai misi 2022. Jadi dia berkaitan. Jadi tahun lepas kita ada 7 sasaran itu kan? 7 sasaran dengan 9 projek yang kita lakukan. Daripada 7 sasaran dengan 9 projek ini, sebanyak 6 projek kita telah lihat, kita boleh guna pakai balik untuk tahun 2021 ini, untuk melaksanakan sasaran kita 2021. Apa asas dia? Asas kesinambungan ini adalah 2. Pengalaman dan lessons learned daripada projek-projek yang telah kita jalankan tahun lepas. Dan yang kedua adalah platform perkongsian maklumat dan pengetahuan. Contohnya, kita ada 6. Daripada 6 projek yang kita identify, kita telah kenal pasti untuk kesinambungan pada tahun 2021 adalah 1, laman web alumni yang kita telah kemas kini, baru siap dan kita telah lancarkan dalam majlis amanat NC baru-baru ni. Dan yang kedua ada projek prosumerisma, 3 projek yang telah kenal pasti, Nanas MD2, ICT Consultant dan Islamic Digital Marketing. Ini ada. Kemudian yang ketiga personal tutelage untuk pelajar. Dan yang keempat latihan komuniti yang kita telah buat baru-baru ni dalam bulan 12 untuk ahli-ahli orang dalam komuniti yang terkesan dengan COVID-19. Kita dah buat. Dan yang kelima adalah intelektual awam. Itulah intelektual awam ni adalah penjenamaan pakar-pakar kita, ahli-ahli akademik kita dalam menggunakan Usim Studio. Kita ramai
kita panggil thought leaders. Thought leader ni dalam USI memang ramai. Thought leader ni adalah seseorang yang mempunyai influence dan pengikut yang ramai. Dan saya rasa di USI ni memang ramai kita thought leaders. So, macam mana kita nak guna dia orang. Dan yang keenam adalah buku kecil Inak. Buku kecil Inak ni yang telah dilancarkan oleh NC, kita akan gunakan untuk sasaran. Jadi pengalaman kita macam laman web alumni ni, dia adalah sebagai platform pengetahuan dan kongsi maklumat. Ya. Jadi kalau kita ambil salah satu contoh, salah satu sasaran 9 tahun ni, web alumni, USI berjanji pada ibunda kan? Ya, okay. Itu tag dia. Bagaimana kita nak laksanakan sasaran tu tanpa platform yang sesuai? Ya. Jadi laman web alumni yang telah kemas kini akan diguna pakai sebagai platform untuk terkembangkan lagi alumni kita. Jadi kita tak boleh anggap setelah kita habis ke kemas kini laman web alumni dan habis, that's it. Ya. What's next? Tak ada. Jadi tapi benda ni ada. Ya. Itu yang bermasukkan kesinambungan kita. Ya. Kita kena pasti. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Yang penting apa yang saya boleh simpulkan ialah bagaimanakah apa yang dibawa dalam UC Sains Islam Global Bimpak Tinggi ialah kesinambungan daripada ekosistem yang sebelum ini. Ya. Yang mana kita bergerak atas kesinambungan hasrat strategi yang dahulu, yang sekarang ini kita lebih membawa dalam mode practicality. Ya, supaya yang sebenarnya kita postumorism kita sebenarnya membangun sumber dalaman, kekuatan dalaman yang telah ada sebenarnya. Ya, supaya kita beralih pada era ya dalam top leaders itu kepada solution provider. Ini yang kita kena faham, yang kita kena bersama dalam kita nak terjemahkan vision yang telah kita banner daripada tahun 2020, 2021, seterusnya kepada 2002. Jadi membina kebersamaan sebenarnya. Jadi Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Saya rasa sangat bermanfaat. Ya, dan maknanya insya-Allah kita akan teruskan lagi penghuraian yang sangat informatif dan selepas ini kita boleh bergerak dengan lebih lincah lagi setelah diberikan penerangan bagaimanakah langkah-langkah perlu dan direction sebenarnya kenapa kita bergerak berlandaskan kepada muafakat ini. Jadi terima kasih lagi Tuan Haji. InsyaAllah, maknanya insyaAllah kita berbicara lagi dalam rancangan selanjutnya. Untuk itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.